Nana, hari tu you pergi interview kerja kan? Macam mana? Dapat tak? Tak dapat, Ayu. Orang kata kita ni kaum-kaum yang lemah. Cuba tengok ni, cuba pegang ni. Mana ada lemah, ini Nana? bukan lemah, Wak. Ini lemah. Cerita dia macam ni, Ayu. Diorang kata diorang nak golongan lelaki je yang kerja kat luar ni. Golongan-golongan perempuan macam kita ni yang lemah ni di office saja. Aku tidak lemah, Nana. Aku tidak Jadi lemah. kakak kerani. Tapi Nana, takkanlah sampai tua nak jadi kerani kan? Orang kata silap-silap typewriter yang lama tu pun boleh back to the era. Macam mana ni, Nana? Okey, Nana, cuba you cerita sikit dekat I. Apa masalah yang sebenarnya ni? Sampai nak cakap you lemah. Aduh, dia cerita dia macam ni. You perasan tak? Penonton-penonton kat rumah perasan tak? Dia bila sampai kerja-kerja yang berat-berat ni, selalu orang kata, perempuan tak boleh buat. Perempuan tak boleh buat. Apa? Diorang ingat kita ni tak boleh ke? Kita boleh lah, Kita Nana. pergi gym, Wak. Kita pergi gym. Saya tak pergi gym, tapi saya kuat. Betul tak? Nana setuju tak? Setuju. Cuba Nana rasa dengan saya. Kuat kan? Boleh lah, kuat lah. Banyak kita sembang, kita lupa lah. Nana, kita ada lagi seorang. Nana. Kalau ni Nana, ni Yana. Siapa yang tadi cakap awak lemah tu? Ya Allah, kenapa kita nak geng sekali ke, Wak? Pak Yana walaupun tengah berbadan 2 sekarang ni, 8 bulan mengandung, but I can still work. 8 bulan I can mengandung. still carry my belly everywhere. Tidak lemah. Tapi apa-apa pun perbincangan ni kita akan kekalkan neutral. Mana boleh neutral? Topik kita hari ni misoginis di dalam kalangan wanita. Terutamanya dalam tempat kerja lah. Mungkin Yana boleh share dengan penonton-penonton pendapat Yana sendiri. Kalau pasal Yana secara peribadi, I'm sure Ayu dengan Nana pun pernah lalui momen-momen macam ni. Contohnya, kita nak parking. Okay, kita nak parking. Okay, reverse, take our sweet time. Ada orang horn pula tiba-tiba. Tanjat kita. Toleh belakang. Lepas tu dia bagi kita that look. You know that look macam tu kan? Oh, dia pandang kita tajam. Lepas tu dia macam ni. Whoops. Expression tu kita dah tahu ya. But actually, sometimes bila kita pun melalui situasi tu kan, kita macam tunggu lama, asal lah dia ni parking lama sangat kan. Kita pun tunggu, lama sangat ni, kita pun horn. Okay, dia reverse. Tengok, oh memang betul pun perempuan. Tapi, tak setiap situasi tu perempuan. Betul. Ya, so the misconception adalah ada je lelaki yang tak mahir drive. Ada je lelaki yang terkial-kial juga nak drive. Tak erti nak reverse, tak erti nak parking, tak erti nak side park, apa semua. So to me, this is something yang we should break the stereotype punya thinking lah. Saya tak pasti Ayu ataupun Uyaina pernah tengok satu video sebelum ni. Perempuan itu adalah pemandu litar. You go girl. Dan bila bawa kereta, penumpang-penumpangnya adalah lelaki. Jadi rata-ratanya macam tak boleh bawa ni, tak boleh bawa ni. Dan ada juga Nana yang sekarang ni driver bas itu sendiri. Kata kenderaan berat adalah seorang wanita. Bukan kaleng-kaleng je lah. Dan lori dan sebagainya ada juga golongan wanita. In fact kan, sebenarnya I think misogyny should no longer happen in the society, be it any society sekalipun. Sebab di India, suatu masa dahulu, long time ago, kalau si ibu mengandung dan melahirkan anak perempuan, ayah ni punya tahap rasa disgrace, dia rasa malu, dia siap bunuh anak perempuan ni tadi. Betul. Just because mereka merasakan macam wanita ni membawa malu, membawa sial, membawa malang. Tapi kalau kita tengok as time pass by, sekarang ni dah 2022, penglibatan wanita dalam ekonomi, politics, pembangunan negara, semua ada wanita dah sekarang ni. Misogynist tu is a term yang sepatutnya dah patut buang daripada kamus lah, you know. Because we should learn kenapa berlakunya misogyny sebelum ni and the current situation tak sepatutnya lagi ada rasa kebencian ataupun rasa perception negatif yang golongan wanita ni terhadap wanita tak mampu melakukan sesuatu perkara seperti golongan lelaki. Perkara ini ataupun sifat culture misogynist ni kita boleh atasi sama-sama if you know and you learn how to appreciate women. Kita pun datangnya daripada seorang wanita. Dah banyak yang kita kongsikan dengan Yana, dengan Nana dan juga saya sendiri. So jom kita nak dengar sikit pengalaman orang luar. Pernah tak dia orang ni berhadapan dengan situasi misoginis? Jom kita saksikan dalam Sis Cover. Alhamdulillah sebenarnya tak ada tau. Mungkin Manggis dekat dalam Manggis punya social media pun I always share benda-benda yang fun-fun je and very positive I think lah.
I think lah orang rasa Manggis share benda positif, and Manggis memang keep that, and alhamdulillah so far Manggis punya followers is very encouraging, sangat-sangat best lah diorang. My followers is really help me to push myself better, and tak ada diskriminasi, semua okey. Bagi Manggis, kita asalkan kita buat benda yang lebih ke arah kebaikan, tak payah fikir pasal orang lain lah, because tapi sometimes kita kena fikir apa orang cakap supaya kita dapat reflect diri kita. Cuma kalau kita tahu apa yang kita buat tu lebih kepada ke arah kebaikan, why bother? Untuk macam bekerja, rasanya saya tak pernah dapat komen tentang rupa paras, tapi macam luar daripada kerja banyaklah, especially online semua tu, from strangers and all that. Ada juga yang macam abang-abang yang kerja dengan kita dulu, macam sekadar gurauan diorang, tapi bagi saya gurau tu kasar lah. Diorang pernah lah macam macam you know, they joke about my looks and my weight and stuff like that. But itu time dulu lah. Tapi for as of now, so far tak ada. Time tu I baru lagi dekat situ, and memang terkejut lah bila diorang buat macam tu dekat I kan. Macam rasanya time tu memang I sedih. I sangat macam terkilan lah orang kata kan, because like kenapa kena cakap benda macam tu, padahal I tak buat apa-apa. I was just, you know, minding my own business and stuff like that. Tapi bila diorang buat macam tu, rasa tak selesa langsung, and macam tu lah. Tapi bila saya cuba untuk meluahkan perasaan saya, senior-senior tu semua macam kata saya kena lagi tabah, saya kena lagi mental state saya kena lagi kuat lah, orang kata. Okey, itu dia tadi sis cover. Tapi sebenarnya Yaina, Ayu, kalau kita tengok misoginis ni sendiri berlaku bukan sekarang-sekarang ini. Menurut pendapat sosiologis Ellen G. Johnson mentakdirkan misoginis ini sebagai sikap ataupun sifat membenci wanita, kebencian terhadap wanita hanya kerana dia seorang wanita. Kalau kita kaji balik, kalau kita tengok balik dalam Al-Quran sendiri, kita ada satu surah specifically for women, iaitu surah An-Nisa, mengangkat martabat dan darjat wanita. Jadi untuk mereka di luar sana, untuk ada culture misoginis itu sendiri ataupun sifat misoginis itu sendiri, perlulah difikirkan kembali. Mungkin kita boleh kita tanyalah satu yang Uyana rasa macam this is antara sebab-sebab dia. Apabila anak-anak kecil melihat ibu bapa mereka dari segi kelakuan dan sebagainya yang menunjukkan sifat-sifat diskriminasi ataupun hatred, kebencian terhadap wanita. So perkara ni it's like an endless cycle. Dia akan berterusan dan keep on berterusan. Jadi ini akan sentiasa membuatkan pandangan terhadap wanita tu daripada dulu sampai sekarang masih lagi sama, sebab dah dimulakan dan tidak dihentikan. Contoh, bapak bawa kereta, ni mesti perempuan yang drive ni. Tak mustahil 20 tahun kemudian bila anak tu dah membesar, dia bawa kereta, confirm perempuan yang drive ni. It's the same cycle. So for me, Ana rasa macam be it anything, it's not just about misogynis ke. It's about racism. Every other thing yang menjadi permasalahan dalam masyarakat kita, it starts with kita sendiri. Apa-apa pun, semuanya bermula dari rumah. Pendapat Yana ataupun bagaimana cara kita sebagai seorang wanita untuk kita hadapi misogynis ni, keadaan misogynis ni. It's difficult for us to change the world, but it's easier for us to change ourselves first. Exactly. Specifically kepada kaum Adam, Yana harap kita dapat bersama-sama menghentikan misogynis ni. Ingat yang kita juga ada ibu, kita ada isteri, kita ada anak, ada kakak dan sebagainya yang merupakan golongan wanita, perempuan. Hormati, angkat wanita, sebab apa yang anda berikan kepada seorang wanita, kita akan beri 10 kali ganda lebih lagi. Betul. Okey, untuk ke soalan seterusnya, kita ada lagi soalan sedikit lagi untuk Yaina. Ada lagi? Ada. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan dulu Mi So Cantik. Hai, apa khabar semua? Untuk Mi So Cantik kali ini, kita nak buat apa ni, Nah? Kita nak buat makeup look Indonesia. Pertama sekali, kita mulakan dengan kening dan kalau diperhatikan, makeup di Indonesia itu keningnya begitu precise sekali. Gariskan di bahagian bawah ni. Dia punya intensity dia sedikit padu.
Kemudian macam biasa kita akan tolakkan ke luar garis ni. Kalau kita di Malaysia kita suka bentuknya natural kan, kita nampak garis-garisnya. Tapi kalau Indonesian makeup look ni selalunya kening itu memang betul-betul nampak bentuknya. Kemudian dah digunakan pensel begitu, kita akan ambil ni eyebrow gel ni, kemudian kita akan catkan dalam dia. Isikan gelap kosong ya, betul. Kali ini kita gunakan maskara untuk kening ni, kita sikatkan dia supaya kita nampak alur garisan kening, bulu kening tu akan nampak segaris-segaris lah, tersusun. Bagi makeup Indonesia ni sebenarnya senang je sebenarnya. Dia gunakan teknik yang paling mudah. Cuma blending tu mesti power ya. Okey, apa yang mereka buat adalah mereka gunakan warna coklat ataupun satu warna untuk letakkan di keseluruhan kelopak mata. Okey, sekarang kita nak pakai eyeliner dia. Selalunya mereka akan gunakan eyeliner liquid dulu, tapi saya mulakan dengan eyeliner gel. Ya. Kita gariskan sampai keluar mata ni. Di bahagian bawah matanya selalunya dia akan letakkan highlighter sahaja. Sekarang kita tengah pakai highlighter di bawah mata ni. Kalau selalu kita lihat orang-orang Indonesia, dia akan letak sepenuh-penuhnya highlighter di bawah mata. Okey, lepas ni kita pasang bulu mata. Selalunya ada satu teknik yang dibuat oleh orang Indonesia ni, makeup artist mereka suka menggunakan teknik jahit mata. Bagi kita, teknik itu boleh kita guna pakai, tapi hari ini kita inspiredkan sahaja. Okey, kita akan gamkan sedikit bulu mata asal tu supaya kita nak lekatkan sekali dengan bulu mata palsu tu tadi. Jadi mata akan nampak terbuka. Okey, tengok ya. Okey, mata kita dah habis dah, Nina. Okey, lepas ni kita buat apa? Blusher. Blusher. Lipstick untuk makeup look Indonesia ni, kalau apa yang dia suka Dia suka guna warna-warna nude. Oh, nude. Tetapi dia ada teknik dia untuk mendapatkan bibir tu lebih munggil. Oh, okey. Selalunya mereka akan membesarkan sedikit bahagian bibir atas. Dan lazimnya mereka akan menggunakan pensel yang berwarna sedikit gelap ataupun memang gelap. Dan sebelum itu, kita blendkan dulu lip liner tu dengan menggunakan synthetic brush. Kita akan setkan menggunakan face mist lah ya. Sebenarnya look macam ni sesuai untuk selain macam keluar-keluar. Okey, selalunya begini lebih kepada wedding lah ya, wedding. Kemudian kalau nak dapatkan kalau ada dinner punya temanya adalah Indonesian look, bolehlah kita gunakan boleh pakai dengan kebaya semua, ya, baju-baju. Ya, betul. Traditional Indonesia. Yes, betul. Okey. Alright. Dan itulah saja dari saya untuk miso cantik Indonesian look. Nana, Yaina, ada juga orang kata isu lain. Bila dikatakan yang gaji wanita ni lebih rendah berbanding lelaki. Sebab itulah kita sebut diskriminasi jantina dalam pekerjaan kan. Sedangkan orang kata tugasan kerja tu tetap sama. Orang kata awak angkat kotak, saya pun angkat kotak. Betul. Tapi kenapa gaji kita berbeza? Masih lagi berlaku di tahun 2022 ni perkara sebegini. Come on guys, we can do better than this. Gaji seseorang itu tidak sepatutnya ditentukan oleh jantinanya. Sepatutnya adalah berdasarkan
berdasarkan performance dia. Yana tidak melalui diskriminasi dari segi bayaran ke apa benda, not that I know of. You know, disclaimer di situ. Tetapi kepada mereka yang melaluinya, Yana rasa sedih, marah juga on behalf of mereka yang dibayar berdasarkan semata-mata jantina, sedangkan kadang-kadang ada wanita yang membuat sesuatu tu lebih baik daripada lelaki, dan tak dinafikan juga ada lelaki yang melakukan sesuatu tu lebih baik daripada wanita. That's why Yana kata it shouldn't be on gender basis, it should be on your performance basis. You bagus, you patut dibayar bagus. You tak bagus, nan ada bayaran patut dibayar. Tapi kalau awak perasan lah Ayu dengan Uyaina, ada setengah-setengah tempat kerja tu perempuan akan diberikan kerja yang sama sahaja. Daripada awak clock in pukul 9 sampai awak clock out pukul 6, itu je lah kerja awak. Dan bila kita bersuara ataupun kita meminta kiranya can I have something else to do? Wah, sedikit. Majikan akan straightly cakap, tak apa awak buat kerja ni je, kerja lain tu bagi lelaki je. Statement-statement macam ni sebenarnya yang membara. Kalau anda semua faham tentang konsep equality dan juga konsep equity, mesti ramai yang akan cakap betul, equity is the way to go. Be it dalam aspek gender, dari aspek race, agama dan sebagainya. Especially kita di Malaysia ni masyarakat majmuk. Jadi majikan-majikan di luar sana, janganlah hanya disebabkan golongan itu adalah wanita, anda decide untuk tidak mengambil kerja ataupun rasa macam no, you don't fit the shoe untuk carry this task. Sebab apa? Lelaki dan wanita ada kelebihan dan juga keupayaan masing-masing. Ada juga majikan yang sampai orang kata tak nak ambil pekerja wanita yang dah berkahwin, yang disangka akan bersalin. Sebab apa? Nanti mereka ni akan ambil cuti yang lama dan mungkin menjejaskan prestasi dan company itu sendiri. Itu adalah perkara normal dan itu adalah fitrah sebagai seorang wanita. Kalau kita berbadan dua, ialah kita akan mengandung, kena melalui proses berpantang dan sebagainya. Kalau pekerja itu bagus, kekalkan. Kalau pekerja itu tidak bagus, terpulang kepada company untuk decide apa yang terbaik untuk company. Semuanya bergantung kepada diri kita sendiri. Sama ada nak berubah ataupun tak. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Yaina, banyak sangat dah kongsikan dalam The Hijabista Show. Sebenarnya saya rasa macam perbualan ni boleh lagi digali, tapi kita akan sambung selepas ni lah off camera gitu. Tapi apa-apa pun jangan lupa untuk like, subscribe dan share The Hijabista Show. Till we meet again next time. Jangan lupa. Assalamualaikum. Bye everybody, stay safe. Bye.